So darah ni khilaf di kalangan para ulama tentang darah manusia ni. Sebahagian ulama kata darah manusia ni najis. Sebahagian kata kalau dia keluar daripada sabilain. Kalau dia keluar daripada sabilain. Sabilain ni dua jalan. Depan dan belakang tu artinya yang tu najis. Tapi kalau dia keluar selain daripada sabilain, dia tak najis. Tentang salat gigaham berdarah, meramu berdarah, gigi. Macam mana? Boleh tak kita teruskan salat? Kalau darah banyak, sebahagian qaul kata tak boleh ya. Tak sah, batal. Pasal najis, kan? Sebahagian lagi kata salat. Darah bisui ke? Dan darah ni dia sama hukum dengan apa dia? Darah dia sama hukum dengan apa? Nanah. Nanah. Sebab nanah ni dia keluar bersama dengan darah. Tu orang ni orang bisui, tekan keluar nanah, memancut darah. Yang tekan tu syok yang ditekan tu. Pasal tu kalau duduk jangan duduk atas bantal. Bisui. Okey. Orang tua kata, orang muda-muda tak. Okey. Pasal tu kaum muda ni depa pakai duduk je. Baik. So, yang kata tak najis tu, yang kata boleh salat walaupun keluar darah ni ialah apa? Kecuali sabilain. Kecuali dua jalan tadi ialah depa berdasarkan hadis ni. Kalau kata darah tu keluar nak najis, kena badan, di kalangan sahabat mereka pergi perang, berdarah, baju mereka kena darah, tubuh mereka darah. Macam dalam hadis ni dia kena panah berdarah. Umar ditikam berdarah, dia teruskan solat. So pandangan yang kedua kata tak boleh teruskan solat. Pandangan yang pertama kata darah kalau sedikit dimaafkan. Bukan tak najis, bukan boleh, tapi dimaafkan. Seperti darah apa? Darah jerawat kot. Jangan duk konah. Dia terpecah sikit. Darah-darah yang sikit mengecik sikit-sikit, luka sikit-sikit ke apa ni, yang sikit dimaafkan. Tapi kalau memancut, mencurah-curah banyak basah, yang ni tak boleh. Sebab itu oleh kerana darah najis, dia tak boleh ada di pakaian. Sebab salah satu daripada syarat sah salat apa dia? Kita nak pastikan salat kita sah, salah satu syarat dia apa dia? Hendaklah bersihnya pakaian kita yang nak bawa pergi salat tu. Pasal itu tak boleh kena ayak kencing, tak boleh kena najis, kena tengok. Bahkan satu orang bila dia salat Allahu Akbar, habis dia semayang, dia tengok-tengok di telekung dia ada darah banyak, ada ayak kencing, dia wajib semayang lain. Kecuali dia solat bagi salam dia tak nampak lagi, dia pi dapur lah apa semua duk pakai telekung apa semua, lama dia pakai telekung buat kerja nu, pi jurih pokok ke apa, elok-elok dia nak buang, nak ganti baju, dia tengok najis darah, dia wajib tak? Tak wajib. Kerana apa? Kerana sesuatu itu dihukum pada masa yang paling dekat. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok-tengok ada najis. Maksudnya memang duk ada dah. Memang duk ada. Pasal yang paling dekat dia dengan semayang. Tapi kalau dia pi buat kerja kata apa semua, dia buka-buka, mai mana darah ni Tadi masa semayang ada ke tak ada lagi? Nampak? Tuan-tuan dapat? Ada tak ada lagi? Kita katakan masa semayang tak ada lagi. Ni mesti darah masa pi dapur tadi ke apa. Pasal apa? Yang paling hampir semayang ke dapur. Yang paling hampir dengan dia tu, kalau lepas semayang tadi, yang paling dekat semayang lah. Tapi yang ni dia dah pi rata dah. Semayang dah lama. Artinya masa semayang tadi kekal bersih. Najis ni datang kemudian. Di kaedah dia macam tu. Jadi kalau tuan-tuan tanya, ustaz saya nak sangkut-sangkut telekung, tengok ada najis, ada darah, ataupun ada ayak kencing. Macam mana ustaz, saya nak kena semayang lain tak? Kita kata, sedak tu bila kak? Saya sedak tu, tuan-tuan termasuklah kain orang laki-laki apa semua ni, kan? Sedak tu bila? Sedak tu lama saya keluar pergi minum apa semua ni, lama lah, setengah jam lepas tu. Tak apa, tak payah ulang. Kalau nak mayang lain pun sunat lah. Sebahagian mazhab kita sunat lah. Tapi tak perlu ulang. Kerana apa? Kerana asal dia salat tadi bersih. Asal salat tadi. Kalau mula-mula ingat lepas tu terlupa, lagi kena. Pasal kita kena make sure pakaian kita. Pasal tu bila kita nak semayang, pakaian kita mesti bersih. Kita kena tengok kau ada darah ke, kau ada apa ke. Bahkan dalam sebahagian mazhab, umpamanya mazhab Syafi'i, dia kata apa? Kalaulah tuan-tuan anak luka, api lap darah dia, lepas tu buh dalam pakit jubah ke, buh dalam pakit kain baju ke, mayang, tak sah. Kerana menanggung najis. Kecuali lah kalau tuan-tuan lap tu sikit tisu, banyak
Ish, tok teman no. Puh, tengok tu dia. Darah anak kita jatuh tadi apa semua. Tak sah. Tapi kalau kita lak sikit, lepas tu kita tengok sikit, dimaaf. Tuan-tuan pergi tolong orang korban. Umpamanya, tolong orang korban. Lembu yang kita sembelih tu najis pada darah yang memancut. Yang tuan-tuan sembelih tu dia memancut. Kena di baju. Okey, tuan-tuan pergi tolong orang korban. Darah yang masa sembelih tu tuan-tuan jaga-jagalah. Takut dia kena dekat baju. Okey. Kalau kadar dia mercik tu sikit. Okey, yang pertama tuan-tuan, saya nak bagi clear sikit. Darah yang najis, darah yang kita sembelih tu yang dia memancut, yang mengalir tu, yang tu najis. Darah yang sikit-sikit dekat daging tu, yang ada sikit-sikit dekat daging tu, yang tu dimaafkan. Dam masfuh. Beli ayam KFC, macam kita sembelih ayam tu, dia tu dah najis. Lepas tu kita goreng apa semua, makan-makan ada darah ni, yang tu dimaafkan. Kalau beli najis, kalau orang belanja tak najis. Ini dia panggil mazhab kena ke dia. Ayam, sebab itu kadang-kadang kita makan daging ada darah. Kan dia ada yang kita boleh bakar well done, masak terus tu. Ada yang darah duk ada lagi. Kita hiris pun duk ada darah lagi. Juicy, duk berjus lagi. Yang tu dimaafkan. Sikit-sikit dimaafkan. Tuan-tuan duk kadang-kadang duk masak dalam periuk-periuk buh daging tu, kadang-kadang ada darah, dimaafkan. Sikit-sikit dimaafkan lah darah. Tapi duk memancut masuk tu buk dalam apa? Dalam periuk kita. Oh, ini dia panggil masak darah manis. Yang tu tak boleh lah. Tapi yang sikit-sikit masuk tu tak dimaafkan. Kan dia kadang-kadang dia lekat di daging tu, lekat di ayam tu kan. Ikan tak ada lah. Ikan ada darah. Ada kan? Ada darah. Yang ni yang jenis darah mengalir. Orang kita makan tak? Tak. Kita tak makan orang, jadi tak bincang lah. Okay. Cuma kalau dia kena sikit-sikit, di sisi mazhab Syafi'i dimaafkan. Tuan-tuan pipi mocik sikit, orang sebelah-sebelah mocik sikit. Kebanyakannya tak mocik langsung. Pasal apa? Bukan kata baju tak ada darah, pisau tu pun tak ada darah. Pasal dia makan penera, bukan tolong. Dia tabang balik bersih baju. Aku jaga najis. Jadi dia kena, kalau kena sikit-sikit dia boleh salat. Tapi kalau kena banyak apa semua, kalau ikut qaul yang kata najis tadi ni, jumhur yang tadi kata ni, dia tak boleh pakai untuk sembahyang. Ini perbezaan pendapat tentang kenajisan darah. Kan? Okey? Itu apa yang disebut di kalangan para fuqaha.